Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. InsyaAllah pada pagi ini kita akan kongsikan huraian berkenaan perbezaan antara isim nakirah dan juga isim al-ma'rifah. Dan apakah itu isim? Isim nakirah adalah isim yang umum, kata nama yang umum. Manakala isim ma'rifah adalah kata nama yang khusus ataupun dikenali. Perkataan ma'rifah seringkali juga digunakan oleh kalangan masyarakat kita. Contoh ma'rifatullah, mengenali Allah. Boleh juga disebutkan sebagai nama khusus. Manakala nakirah adalah umum. Contoh untuk perkataan nakirah, lelaki. Perkataan ini umum. Bila sebut lelaki, mana-mana orang yang jantinanya lelaki adalah lelaki. Manakala ma'rifah, kalau kita sebut, contohnya, lelaki itu. Bila kita sebut lelaki itu, bermakna kita sudah pun menentukan lelaki yang kita maksudkan. Itulah yang dikatakan sebagai isim ma'rifah. Baik. Perbezaan antara keduanya juga dalam bahasa Arab telah meletakkan beberapa poin ataupun beberapa noktah untuk kita mengenali adakah itu isim ma'rifah ataupun isim nakirah. Bagaimana kita nak mengenali isim ma'rifah? Ahli bahasa Arab telah meletakkan isim ma'rifah itu kepada beberapa bahagian. Pertama sekali, isim yang dikatakan sebagai dhamir, ad-dhamair, ad-dhamairu. Maksud ad-dhamairu, kata ganti nama. Kata ganti nama. Sebagai contoh, ana, saya ataupun aku. Anta, kamu. Antuma, kamu berdua. Dalam bahasa Arab terdapat 14 kata ganti nama. 14 kata ganti nama diri. KGN, kata ganti nama. Yang mana kata ganti nama itu adalah sebahagian daripada isim ma'rifah. Yang kedua, isim alam. Al-alam. Apa maksud al-alam? Al-alam adalah kata nama khusus. Kata nama khusus. Umar, Muhammad, Malaysia, Mesir, dan lain-lain. Itu adalah kata nama khusus yang ianya adalah sebahagian daripada isim ma'rifah. Yang ketiga ialah isim isyarah. Isim al-isyarah. Dalam bahasa Melayu disebut sebagai isyarat ataupun kata tunjuk. Contoh dalam bahasa Arab ialah hadza, hadhihi, ini untuk lelaki, hadza, ini untuk perempuan.
Baik, yang keempat, bahagian daripada isim ma'rifah ialah isim al-mausul. Dalam bahasa Melayu disebut sebagai kata penghubung. Kata hubung ataupun penghubung. Contoh dalam bahasa Arab, perkataan allazi. Kita selalu jumpa dalam Al-Quran. Allati. Dalam bahasa Melayu disebutkan sebagai orang yang. Orang yang. Ini kata hubung. Orang yang. Baik. Ada lagi dua bahagian daripada isim ma'rifah. Yang kelima, bahagian daripada isim ma'rifah ialah isim yang dimasukkan alif lam. Isim yang dimasukkan pada perkataan itu alif lam. Al. Sama ada alif lam al-qamariyah ataupun alif lam asy-syamsiyah. Kalau kita belajar tajwid, kita akan jumpa juga istilah al-qamariyah ataupun alif lam asy-syamsiyah. Mana-mana perkataan dalam bahasa Arab yang ada alif lam di depannya ataupun di pangkalnya, maka perkataan itu adalah perkataan ma'rifah. Perkataan yang dikenali. Contoh, kitabun. Kitabun. Ini nakirah. Tapi bila kita masukkan alif lam, kitabu ada alif lam di depan, maka perkataan ini adalah perkataan ma'rifah. Perkataan ini adalah perkataan ma'rifah. Begitu juga kalau alif lam asy-syamsiyah. Untuk contoh alif lam asy-syamsiyah, kita ambil contoh perkataan sayyaratun, kereta. Kita masukkan ini nakirah. Bila kita masukkan alif lam, as-sayyaratu. As-sayyaratu. Kalau nakirah, kita terjemahkan kereta. Maknanya semua kereta yang berada di atas jalan raya ataupun yang berada di parking. Manakala as-sayyaratu, kita sudah jadikan ia sebagai ma'rifah. Kita terjemahkan kereta itu. Daripada mana datangnya kalimah itu? Datangnya daripada alif lam di depan. Yang terakhir untuk bahagian isim ma'rifah ialah isim yang bersandar. Apa maksud isim yang bersandar? Isim yang bergabung menjadi satu makna. Isim yang bergabung menjadi satu makna. Kalau kita dalam bahasa Arab disebut sebagai isim al-mudhaf. Ini istilah bahasa Arab sahaja. Ila wahid mimma sabaq. Apa maksud dia? Perkataan yang bersandar kepada salah satu daripada yang tadi. Ada berapa tadi? Ada 5. Mana-mana perkataan yang bersandar kepada 5 bahagian tadi, maka perkataan itu sudah menjadi ma'rifah. Kalau mudah nak sebut dalam bahasa Melayu, perkataan yang bergabung menjadi satu. Perkataan yang bergabung menjadi satu. Baik, contoh untuk yang nombor 6 ini, perkataan yang bergabung menjadi satu, kita ambil contoh perkataan masjidun. Masjidun. Masjidun ni kalau kita tengok daripada nombor 1, dia bukan daripada kalangan dhamir ataupun kata ganti nama. Dia bukan daripada nama khusus. Dia bukan daripada isim
al-isyarah ataupun kata tunjuk. Dia juga bukan daripada isim mausul ataupun kata penghubung. Dia juga perkataan yang tidak ada alif lam seperti di atas ni. Maka dia adalah perkataan nakirah. Nakirah, perkataan yang umum. Kalau kita sebut masjidun, maksudnya mana-mana masjid yang ada di muka bumi ini, itu adalah masjid. Termasuk dalam perkataan masjid. Tapi bila kita gabungkan dia ataupun kita sandarkan dia kepada salah satu daripada perkataan-perkataan yang ada, perkataan-perkataan yang khusus ataupun perkataan-perkataan yang 5 yang di atas tadi, yang ada alif lam selepasnya, di permulaannya, kalau kita sandarkan dia juga kepada perkataan isim mausul, kalau kita gabungkan dia juga dengan perkataan isim isyarah, kalau kita gabungkan dia juga dengan perkataan isim kata nama khusus, atau kita gabungkan dia juga dengan perkataan ataupun dengan kata ganti nama diri, maka perkataan masjid tadi ini sudah menjadi isim ma'rifah yang pada asalnya dia adalah isim nakirah. Sekarang ni kita gabungkan perkataan masjid yang nakirah ini kepada kata nama yang ada alif lam di depan. Contoh, Masjid Al-Haram. Masjid Al-Haram. Kan dia bersandar. Maksud bersandar adalah dia bergabung. Dia bergabung dengan perkataan Al-Haram. Maka saat itu masjid ini sudah pun menjadi ma'rifah. Perkataan masjid ini sudah pun jadi ma'rifah kerana dia bersandar. Bersandar ni maksudnya al-mudhaf ataupun dalam bahasa mudah dia bergabung dengan perkataan Al-Haram. Maka makna Masjid Al-Haram ini sudah pun menjadi makna yang dikenali. Bila kita sebut masjid tak faham kerana dia umum. Tapi bila kita sebut Masjid Al-Haram, kita terus faham. Hati kita terus kita tahu bahawa Masjid Al-Haram itu adalah satu masjid yang berada di Mekah Al-Mukarramah. So inilah yang dinamakan isim ma'rifah dan juga isim nakirah. Manakala isim nakirah tidak ada poin-poin yang seperti disebutkan ini kerana isim nakirah lawan kepada isim ma'rifah. Sebagai pengulangan, isim ma'rifah itu ada 6 poin yang kita sebutkan tadi, manakala lawannya adalah isim an-nakirah. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jangan lupa komen, like, share dan juga subscribe.